Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya bagi seorang hamba untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hawa nafsu kita dan kejahatan tingkah laku kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran, firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, iaitu Allah yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya. Dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu sentiasalah kita bertakwa kepada Allah, kerana kepada Allah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Waqal Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sungguh nescaya Allah akan memperelokkan segala urusan dan menghapuskan dosa. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk hanya petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa dalil. Dan setiap perkara yang diada-adakan merupakan perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus seseorang kepada kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis ini Allah masih beri kita kesempatan, kesihatan dan juga keinginan untuk menjalankan salah satu tanggungjawab bagi seorang mukmin dalam meningkatkan takwa dan imannya kepada Allah dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, kita lagi dapat meneruskan pengajian hadis berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi
40 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita telah selesai bahas terkait dengan hadis yang pertama, iaitu hadis niat. Kemudian walillahilham, kita juga telah selesai membahas hadis yang kedua, hadis yang panjang atau dipanggil juga hadis Jibril pada siri yang ke-22. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ketiga terkait dengan rukun Islam, hadis daripada Abdullah bin Umar. Tapi sebelum tu, bagi penutup hadis Jibril, kita catat beberapa faedah daripada hadis Jibril. Okey, faedah yang pertama, hadis ini merupakan hadis yang sangat tinggi derajatnya dalam agama Islam. Kerana di dalamnya terdapat intipati ajaran Islam, iaitu rukun Islam, iman dan ihsan. Oleh itu, hadis ini digelar sebagai Ummus Sunnah ataupun Ummul Hadis. Habis faedah yang pertama. Cepat ke? Cepat sangat? Tapi sempat catat. Nak ulang ke? Boleh. Hadis ini merupakan hadis yang sangat tinggi derajatnya dalam agama Islam. Kerana di dalamnya terdapat intipati ajaran Islam, iaitu rukun Islam, iman dan juga ihsan. Oleh itu, ia digelar sebagai Ummus Sunnah ataupun Ummul Hadis, ibu segala hadis-hadis. Sebagaimana Al-Fatihah digelar sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Okey, yang kedua, hadis ini juga mempunyai keistimewaannya yang khusus. Iaitu, ia berasal dari dua makhluk Allah yang termulia dan terpercaya. Hadis ini juga mempunyai keistimewaan yang khusus, iaitu ia berasal dari dua makhluk Allah yang termulia dan terpercaya. Siapa? Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Jibril, makhluk yang paling mulia dan terpercaya, Aminus Sama, makhluk yang paling mulia dan terpercaya di langit, dan Nabi SAW, Aminul Ard, makhluk yang paling mulia dan terpercaya di atas muka bumi ini. Okey, pengajarannya saya tak ambil terlalu detail lah. Kalau detail rasanya siri ni pun tak cukup. Saya cuma ambil bahagian muqaddimah hadis tu. Bainama nahnu julusun, ketika Umar menceritakan Jibril datang. Kemudian soalan-soalan Jibril tu saya tak ambil faedah dia sebab kita dah terlalu banyak ambil faedah kan. Kita dah bahas dengan agak detail. Kemudian kita ambil faedah yang akhir. Ketika mana Umar menceritakan, Nabi SAW bertanya kepada dia, adakah kamu tahu siapa bertanya tu, okey? Okey, ini dua faedah yang awal ni dia mencakupi keseluruhan hadis lah. Jadi hadis ni derajatnya sangat tinggi sebab dia mencakupi seluruh agama, sebab tu digelar sebagai Ummul Hadis. Kemudian keistimewaan khusus hadis Jibril ni
dia berasal daripada dua makhluk Allah yang termulia dan terpercaya, iaitu Jibril dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, faedah yang seterusnya nombor 3. Tingginya kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat tawaduk baginda. Iaitu duduknya baginda bersama para sahabat walaupun baginda merupakan ketua negara, bahkan manusia yang termulia di sisi Allah. Ini merupakan faedah daripada matan hadis apa? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Umar berkata, ketika mana saya dan juga beberapa para sahabat duduk di sekeliling baginda Nabi SAW. Pengajarannya, faedah yang ketiga ini. Tingginya kemuliaan akhlak Nabi dan sifat tawaduk baginda. Tak ada SOP, tak ada nak kena book dulu ke dan lain sebagainya, tak. Sedangkan ketika itu, bahkan sepanjang zaman, Nabi SAW adalah makhluk yang termulia di atas muka bumi secara mutlak. Lebih daripada PM, lebih daripada agung. Tapi tingginya akhlak baginda duduk santai bersama para sahabat. Okay, kemudian faedah seterusnya, dianjurkan untuk memperhatikan keadaan, pakaian, penampilan dan kebersihan, khususnya ketika hendak menuntut ilmu syar'i. Dianjurkan untuk memperhatikan keadaan pakaian, penampilan dan kebersihan, khususnya ketika hendak menuntut ilmu syar'i. Ini pengajaran daripada mana? Okay, selesai ya, menuntut ilmu syar'i. Daripada ceritanya Umar, keadaan Jibril datang untuk menuntut ilmu daripada Nabi SAW. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhatal yawm idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Pakaiannya sangat putih, bersih. Wa syadidu sawadi sya'ar. Dan rambutnya susun rapi dan sangat hitam. Jadi, faedah daripada ni, kita dianjurkan untuk memperhatikan pakaian, penampilan dan kebersihan kita untuk kita menuntut ilmu Allah. Jikalau kita nak pergi kerja, cari habuan dunia ataupun nak jumpa makhluk yang tinggi derajatnya daripada kita, kita jaga penampilan, kita jaga kebersihan. Ini kita nak menuntut ilmu Rabbul Alamin. Kita nak menuntut ilmu yang mana ia akan mempermudahkan kita menuju ke syurga. Adakah kita, jikalau orang tu betul-betul semangat dan pemikiran dia dapat fikir sampai tahap tu, dia akan betul-betul semangat bagi yang terbaik. Betul tak? Pakaian yang terbaik, semangat, bersih, sehingga dia boleh fokus. Okey, faedah yang seterusnya, semangat dan sentiasa beri perhatian serta menjaga adab dan cara duduk ketika dalam majlis ilmu. Semangat dan sentiasa beri perhatian serta menjaga adab dan cara duduk ketika dalam majlis ilmu. Pengajaran ni kita dapat dari bagaimana Jibril datang menghadap Nabi SAW sebelum bertanyakan soalan, kan? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatay wa wada'a kaffayhi ala fakhizay. Jibril datang meletakkan kedua lututnya kepada lutut baginda Nabi SAW.
Kemudian meletakkan kedua tapak tangannya di atas pehanya, menunjukkan dia semangat dan siap untuk menerima ilmu. Dia tak duduk santai, tak duduk sandar dan lain sebagainya. Apatah lagi tidur. Okey, sempat kita bahas bahawa wa wada'a kaffaihi ala fakhizai, dan meletakkan kedua tapak tangannya di atas kedua pehanya. Kalau mengikut pandangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, kedua tangan Jibril diletakkan di atas kedua peha Jibril, bukan kedua peha Nabi SAW. Tapi ada qaul ulama lain seperti Salih Al-Utsaimin, Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah, dia mengatakan dalam hadis ni menerangkan Jibril meletakkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW. Jadi lafaz yang seterusnya wa wada'a kaffaihi ala fakhizai, dan Jibril meletakkan kedua tangannya di atas kedua peha baginda Nabi SAW. Dan ini memang adalah salah satu adat orang Arab ketika dia nak menginginkan satu jawapan daripada soalan yang penting. Dia datang dan dia letak tangan di peha, di bahu, ataupun dia buka serban, dia bagi kat orang tu. Itu menunjukkan aku betul-betul nak jawapan. Jadi dua-dua pandangan tak jadi masalah. Okay, pengajaran seterusnya, dianjurkan bagi seseorang untuk bertanya tentang suatu masalah meskipun dia sudah mengetahuinya, agar orang lain yang hadir dapat ambil manfaat darinya. Dianjurkan bagi seseorang untuk bertanya tentang suatu masalah meskipun dia sudah mengetahuinya, agar orang lain yang hadir dapat ambil manfaat darinya. Yang ni daripada mana? Pengajaran ni kita boleh ambil daripada mana? Jibril. Jibril yang mana? Soalan dia apa? Perkataan dia apa tu? Fa'akhbir, bukan. Perkataan Jibril, sadaqta. Dia membenarkan Nabi SAW. Setelah Jibril bertanya, kemudian dia benarkan Nabi SAW. Pengajaran yang kita dapat daripada ni, Jibril dah tahu, tapi dia bertanya untuk apa? Yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan sahabat di sekelilingnya tentang urusan agama. Jadi misalnya salah seorang pelajar yang ada kat kelas ni, dia dah tahu, tapi dia rasa mungkin perkara ni sebahagian sahabat dia tak tahu. Jadi dia boleh bertanya. Bahkan dianjurkan supaya orang lain pun dapat ambil manfaatnya. Itu daripada perkataan Jibril, sadaqta. Okay, yang terakhir, yang seterusnya, kedua terakhir. Jika seseorang ditanya tentang suatu yang dia tidak tahu jawapannya, jika seseorang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu jawapannya, maka tidak ada celah dan aib baginya untuk berkata, aku tidak tahu. Jika seseorang ditanya tentang suatu masalah yang dia tidak tahu jawapannya, maka tidak ada celaan ataupun aib baginya untuk dia berkata, aku tidak tahu. Bahkan wajib untuk dia mengatakan, aku tidak tahu, supaya dia tidak berkata tanpa ilmu. Yang ni pula faedah dia dari mana? Soalan apa yang kita dapat faedah? Seseorang tu kalau dia tak tahu, dia kena cakap dia tak tahu. Soalan yang terakhir tentang kiamat, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi SAW makhluk yang termulia pun cakap tak tahu terkait dengan hari kiamat. Apatah lagi kita, jika kita tak tahu sesuatu hukum, maka tidak ada apa-apa aib ataupun perkara yang tercela untuk kita cakap kita tak tahu.
supaya kita tidak mengeluarkan satu hukum tanpa ilmu. Hatta kita nak teka, mungkin pendapat saya macam ni kot, itu pun haram. Misalnya dia teka dan betul-betul benar, dia tetap berdosa. Okay, misalnya ditanya satu hukum, saya rasa boleh kot, tiba-tiba memang boleh, tapi orang yang bagi hukum tu tetap berdosa sebab dia berkata tanpa ilmu. Okay, dalam agama tidak ada tekaan, semua ada qala Allah, qala Rasul. Okay, yang terakhir, ditekankan ataupun dianjurkan bagi seorang guru untuk sentiasa peka akan keadaan anak muridnya dan selalu bertanya tahap kefahaman mereka. Ditekankan bagi seorang guru untuk sentiasa peka akan keadaan anak muridnya dan selalu bertanya tahap kefahaman mereka. Yang ni pula pengajaran kita dapat dari mana? Bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il? Adakah kau tahu siapa yang bertanya? Walaupun dah lebih 3 hari dah, Nabi masih peka lagi. Kalau kita mungkin dah lupa dah, akhirnya pelajar kita pun tak tahu, jadi tak tahu. Tapi Nabi SAW, dia sentiasa peka dalam keadaan, tentang keadaan para sahabatnya. Okay, jadi semua ada 8 faedah untuk hadis Jibril. Okay, insyaAllah kita akan masuk hadis yang ketiga, masih lagi terkait dengan rukun Islam. Dan hadis ini dibawakan oleh Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Khattab. Jadi sebelum kita nak masuk hadis, kita bahas sedikit sebanyak tentang kepribadian Abdullah bin Umar, rawi yang membawakan hadis ini. Okey, Abdullah bin Umar, nama dia Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan kita bahas dalam hadis Jibril ni bahawa Umar bin Khattab bertemu dengan moyang keberapa dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Moyang yang nama dia siapa? Ka'ab, betul? Ka'ab bin Lu'ay. Jadi Ka'ab ni ada anak, antaranya moyang Nabi SAW dan antaranya moyang Umar. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, ni dah kita catat untuk hadis Jibril, cuma saya ulang saja. Bin Rayah bin Abdullah bin Qarat bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Jumpa dekat Ka'ab dengan baginda Nabi SAW. Sebab tu terkadang kalau kita tengok kitab hadis, Umar bin Khattab Al-Adawi, nasab kepada moyang dia yang terakhir bertemu dengan Nabi, Adi bin Ka'ab. Jadi moyang Umar dan Nabi sama dekat Ka'ab. Okey, Abdullah bin Umar dilahirkan 11 tahun sebelum hijrah. 11 tahun sebelum hijrah, ataupun 1 tahun sebelum Nabi diutus. Jadi ketika hijrah, umur Abdullah bin Umar berapa? Ketika hijrah, umur Abdullah bin Umar 11. Sebab tu Abdullah bin Umar, nanti kita akan bahas, dia tak dapat ikut peperangan Badar dan Uhud sebab umur dia masih kecil lagi.
Dan wafatnya Abdullah bin Umar pada umur 84 tahun. Okey, sorry. Lahirnya Abdullah bin Umar 11 tahun sebelum hijrah, wafatnya pada tahun 73 hijrah. Itu betul dulu. Lahir 11 tahun sebelum hijrah, wafatnya pada tahun 73 hijrah pada umurnya 84 tahun. Dan beliau wafat di Mekah. Pada zaman siapa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Siapa kenal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Tak kenal? Tak kenal, tak apalah. Okey, kunyah Abdullah bin Umar siapa? Tu, An Abi siapa tu? An Abi Abdurrahman. Tu kunyah dia. Abu Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Umar mempunyai anak yang bernama Abdurrahman. Kunyah dia adalah Abu Abdurrahman. Okay, sebelum tu siapa ibu kepada Abdullah bin Umar? Sebab kita tahu Umar ada berapa isteri? Siapa tahu Umar ada berapa isteri? Semestinya ada 4 lah, tapi ada yang kahwin dan cerai. Total dia ada berapa isteri? Ada 7 isteri. Tetapi Abdullah bin Umar ni daripada isteri yang mana? Jadi ibu kepada Abdullah bin Umar bernama Zainab bintu Maz'um, seorang sahabiat Muhajirin. Zainab bintu Maz'um. Ada di kalangan ulama sirah khilaf, dikatakan dia termasuk di kalangan Muhajirin yang sempat berhijrah ke Madinah. Tetapi ada yang ulama sirah mengatakan dia meninggal sebelum hijrah, tetapi dalam keadaan Islam. Jadi dia meninggal sebelum hijrah tetapi dalam keadaan Islam, iaitu Zainab bintu Maz'um. Dan Zainab ni dia adik-beradik dengan seorang sahabat yang agung, iaitu Abu Sa'ib Uthman bin Maz'um. Zainab ni dia adik-beradik dengan Abu Sa'ib Uthman bin Maz'um, salah seorang sahabat yang agung di kalangan Muhajirin. Dia ikut Nabi SAW dalam peperangan Badar. Dan dialah, Abu Sa'ib Uthman ni adalah orang Muhajirin yang pertama meninggal di Madinah dan orang yang pertama ditanam di perkuburan Baqi'. Jadi siapa Abu Sa'ib Uthman bin Maz'um kepada Abdullah bin Umar? Pakcik belah ibu dia, khaluhu. Khalu Abdullah bin Umar huwa Abu Sa'ib Uthman bin Maz'um. Okey, adik-beradik siapa? Pakcik adik beradik kepada Zainab, Abu Sa'ib, kunyah dia Abu Sa'ib. Sa'ib pun seorang sahabat juga. Nama dia Uthman. Uthman bin Maz'um. Mim, dha, ain, waw, nun. Maz'un. Okey, adik-beradik seibu bagi Abdullah bin Umar. Siapa? Hafsah Ummul Mukminin, Asim, Ubaidullah dan Abdurrahman Al-Akbar. Dan ni pun ada khilaf di kalangan ulama sirah. Ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi kita ambil je. Tapi yang paling penting sekali, Abdullah bin Umar merupakan adik-beradik seibu dengan Ummul Mukminin Hafsah. Okey. Okey, diriwayatkan Abdullah bin Umar ni pernah mempunyai 5 orang isteri. Tapi yang dapat diketahui dari segi sejarah dan namanya hanya 2 je. Safiyah bintu Abid dan Ummul Alqamah bintu Alqamah. Isteri bagi Abdullah bin Umar
Diriwayatkan ada 5 orang. Yang diantaranya yang dapat diketahui namanya Safiyah bintu Abid. Yang kedua Ummu Alqamah bintu Alqamah. Dan jumlah anak Abdullah bin Umar berapa? 16 orang. Dia mempunyai anak seramai 16 orang. Okey, daripada isteri Abdullah bin Umar, Ummu Alqamah bintu Alqamah tu datangnya zuriat siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kenal Umar bin Abdul Aziz? Seorang khalifah Amawiyah yang paling adil. Walaupun dia bukan dari kalangan keluarga Amawiyah. Okey, bila Abdullah bin Umar masuk Islam, ketika umur dia berapa? 10 tahun. Abdullah bin Umar masuk Islam ketika dia umur 10 tahun bersama bapanya, iaitu Umar bin Khattab. Okey, itu secara peribadi Abdullah bin Umar. Sempat catat semua? Cepat Ada apa-apa nak ulang ke? Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita bahas kelebihan Abdullah bin Umar dalam agama ni. Apa kelebihan dia? Okey, Abdullah bin Umar ni tergolong daripada Al-Abadilah Al-Arba'ah. Abdullah bin Umar adalah salah seorang Al-Abadilah Al-Arba'ah. Apa itu Al-Abadilah Al-Arba'ah? Al-Abadilah Al-Arba'ah. 3 orang yang bernama Abdullah. 3 orang yang bernama Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Dan yang keempat siapa? Siapa bang? Lah, Abdullah bin Mas'ud tak termasuk, sebab dia senior para sahabat. Yang ini semua sigar para sahabat. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Mas'ud tak termasuk. Jadi apa-apa hadis ataupun sirah yang mengatakan Abdullah sahaja, tak payah pening-pening, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair. Itulah Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdul. Piramli 3 Abdul je. Ni 4 Abdul. Dan kebanyakan pun dalam hadis, kitab-kitab hadis ataupun kitab sirah, dia akan mengatakan Ibnu Abbas ataupun Ibnu Umar ataupun Ibnu Zubair. Sebab bila ada Ibnu tu, nescaya nama dia Abdullah lah. Okay, di kalangan 4 Abdul ni, Al-Abadilah Al-Arba'ah, siapa yang paling tua? Yang paling tua adalah Abdullah bin Amr bin As. Dia lahir 27 tahun sebelum hijrah. Abdullah bin Amr bin As. Kemudian setelah dia Abdullah bin Umar, 11 tahun sebelum hijrah. Kemudian setelah dia Abdullah bin Abbas, lahir pada 3 tahun sebelum hijrah. Yang terakhir adalah Abdullah bin Zubair, lahir pada 1 hijrah. Bayi yang pertama lahir ketika mana Nabi SAW ataupun para sahabat hijrah ke Madinah, iaitu Abdullah bin Zubair. Siapa ibu dia? Siapa ibu Abdullah bin Zubair? Asma. Asma bintu man? Bintu Abi Bakrin, anak kepada Abu Bakar.
kahwin dengan Zubair bin Awam, seorang sahabat, bahkan di kalangan 10 orang yang dikabarkan masuk syurga. Zubair bin Awam akhirnya dapatlah anak yang bernama Abdullah bin Zubair. Okey, kita kembali kepada Abdullah bin Umar. Okey, Abdullah bin Umar, selain dia termasuk Al-Abadilah Arba'ah, dia juga termasuk di kalangan para perawi, para sahabat yang terbanyak. Perawi-perawi sahabat yang terbanyak di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Jumlah dia ada berapa? Sahabat yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000. Ada 7 orang. Ini boleh, kalau boleh catat juga untuk tambahan ilmu. Ada 7 orang para sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW lebih daripada 1000. Nak mula daripada atas ke mula daripada bawah? Mula daripada atas. Yang paling ramai, yang paling banyak meriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah, bang? Abdul Rahman bin Sakhar. Abu Hurairah. Berapa dia meriwayatkan? Diriwayatkan dia meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. 5,374 hadis. Dia top, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian diikuti dengan Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar menduduki kedudukan yang kedua dalam meriwayatkan hadis baginda Nabi SAW. Berapa jumlah dia? 2,630. Jauh beza tu. Abdul Hurairah 5,000, Abdullah bin Umar 2,000. 2,630. Kemudian disusuli dengan Anas bin Malik, sahabat yang paling hidup lama, sebab dia didoakan oleh Nabi SAW. Berapa jumlah hadis dia? 2,286. Kemudian yang seterusnya Ummul Mukminin. Siapa? Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan 2,210 hadis. Kemudian seterusnya yang nombor 5 Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, 1,660. Kemudian Jabir bin Abdullah, 1,540. Kemudian yang terakhir Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in, meriwayatkan sebanyak 1,170 hadis. Okey, Abdullah bin Umar sempat mengikuti majoriti peperangan bersama Nabi SAW kecuali dua peperangan dia tak dapat ikut. Abdullah bin Umar sempat ikut peperangan Khandaq, sempat ikut Bai'atul Ridwan, sempat ikut Fathul Mekah, sempat ikut peperangan Mu'tah. Tetapi ada dua peperangan yang dia tak sempat ikut. Apa itu? Peperangan Badar dan peperangan Uhud. Sebab apa dia tak dapat ikut? Sebab dia masih kecil lagi, Nabi tak izinkan. Dan peperangan Khandaq pun dia pujuk Nabi SAW untuk ikut. Akhirnya Nabi izinkan. Dan itulah sosok seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Kita masuk kepada pembahasan hadis. Okey, hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, iaitu hadis daripada Abdullah bin Umar terkait dengan rukun Islam. Tapi persoalannya, bukankah rukun Islam ni telah dibahas ataupun dibawakan dalam hadis Jibril? Jadi kenapa Imam An-Nawawi bawa lagi tentang hadis ini? Siapa ada jawapan? Hadis ini terkait dengan rukun Islam.
Kenapa Imam An-Nawawi bawakan hadis ini? Kerana hadis ini membawa makna yang berbeza ataupun tambahan makna bagi hadis Jibril tentang akhbirni anil Islam. Apa perbezaannya? Perbezaannya akan kita bahas di kalimah bunia ni. Jadi ini adalah penegasan ataupun Imam An-Nawawi ulang lagi ataupun bawakan hadis terkait dengan rukun Islam, menunjukkan kepentingan rukun-rukun Islam. Walaupun ketika mana kita bahas hadis Jibril, seakan-akan Islam merupakan martabat yang terakhir, betul tak? Setelah baru iman, lepas tu ihsan. Akan tetapi Islam merupakan asas agama, rukun Islam ni. Okey, kita mula An, dari Abi Abdul Rahman. Abi ni apa? Bapa, abun. Dia termasuk Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah ni bila dia jar, dia kena majrur, dia kena tambah ya. Marfu' dia kena tambah waw. Tapi kalau dia tak ada apa-apa, dia abun. Kan? Kenapa tak an abi, tak payah ya? Tak boleh sebab dia Asmaul Khamsah. Nanti kita bahas. Kita catat pun tak apa, ni tambahan je. Nanti pening pula ni. Okey, dari bapanya Abdul Rahman. Abdul Rahman ni salah seorang anak daripada Abdullah bin Umar. Ibu dia siapa? Sofiyah ke Ummu Alqamah? Ibu dia adalah Ummu Alqamah. Okay. Dari bapanya Abdul Rahman, iaitu Abdullah, nama dia Abdullah, hambanya Allah. Dan Abdullah merupakan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah dan Abdul Rahman. Sebab tu majoriti di kalangan para sahabat ramai yang nama Abdullah. Begitu juga imam 4 mazhab, semuanya kunyah dia apa? Abu Abdullah. Daripada Abu Hanifah tak, daripada Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad, semuanya Abu Abdullah. Kerana anak yang pertama terus dia bagi nama Abdullah. Sebab Abdullah merupakan nama yang paling Allah cintai. Abdullah, kenapa baris bawah? Sebab ni isim majrur daripada an. Semua ni satu perkataan. An maksudnya daripada isim majrur daripada an. An Abi Abdirrahman. Ni pula ni kenapa ni? Baris bawah. Mudhaf ilaih. Yang ini hamba ni dipunyai oleh Ar-Rahman. Kita tak apalah, tak payah bahas lah. Begitu juga hamba ni dipunyai oleh Allah. Sebab tu dia, Allah ni kena baris bawah. Dia mudhaf ilaih. Abdullah anak kepada Umar. Okey. Abdullah, okey, sekejap kita sebutkan ni adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ni, misalnya saya bagi contoh babu al-masjidi. Pintu ini adalah milik masjid. Dan bila kita sebut ni, masjid ni kena baris bawah. Tu kaedah dia. Sebab tu Abdi Ar-Rahman, dia selain dia kena baris bawah, masjid ni kena ada alif lam. Sebab tu hamba kepada Ar-Rahman, Ar-Rahman ada alif lam dan dia baris bawah. Hamba kepada Allah. Okay, lepas tu anak kepada Umar, Umar pun mudhaf ilaih. Tapi kenapa Umar baris atas? Sebab Umar adalah nama mamnu' minas saraf. Dia tak boleh baris bawah. Kemudian Umar anak pula kepada Khattab. Sebab tu Khattab baris bawah. Radiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Dua orang. Siapa tu dua orang? Umar dan anak dia. Umar dan anak-anak, betul. Anhuma. Radiyallahu, semoga Allah meridai keduanya, iaitu Umar dan Abdullah. Jadi kalau anhu saja, kalau kita dengar hadis radhiyallahu taala anhu, tu menunjukkan bahawa bapa dia tak Islam. Okay, kalau radhiyallahu taala anhuma, misalnya Abdullah bin Abbas,
an Abdullah bin Abbas, mesti radhiyallahu taala anhuma. Kita kena mendoakan keduanya sebab Abbas Islam. Begitu juga Abdullah dan Umar Islam. Okey, Umar dan Khattab. Kenapa awal hadis radhiyallahu taala anhu? Kerana Khattab tidak Islam. Telah berkata. Jadi hadis ni direct Abdullah bin Umar dengar kepada baginda Nabi SAW dan dikuatkan dengan lafaz sami'tu. Sami'tu ni menunjukkan memang Abdullah bin Umar betul-betul duduk di hadapan Nabi dan dengar Nabi sebut benda ni. Kalau misal kata an, misalnya dari riwayat daripada sahabat, dia mengatakan an Rasulillah, kemungkinan dia tak duduk, kemungkinan dia dengar daripada sahabat lain. Dan sahabat bersama sahabat tak perlu dibawakan dalam hadis, tak ada boleh dibawakan dalam sanad sebab mereka semua udul. Tapi kalau sahabat pergi kepada tabi'in, mesti kena dibawakan nama. Faham? Apabila Abdullah bin Umar mengatakan sami'tu, jadi memang Abdullah bin Umar duduk di hadapan baginda Nabi SAW mendengarkan hadis ini. Sami'tu Rasulullah, ini pun kenapa Allah baris bawah? Mudhaf ilaih, Rasulnya Allah. Sami'tu Rasulah, kenapa baris atas? Sebab Abdullah bin Umar dengar daripada Nabi SAW. Nabi merupakan maf'ul, sebab tu kena fathah. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berselawat serta mendoakan keselamatan kepada baginda Nabi SAW. Yaqul, Nabi bersabda. Okay, kita masuk dalam hadis. Boleh Cepat sangat dia? Cepat sangat? Tapi faham? Ada apa nak tanya? Tak ada? Okey, jaya. Ya, Cik. Ya, betul. Abdullah bin Umar merupakan anak daripada Umar bin Khattab. Okey, apa yang saya sebut tentang baris fathah ni cuma tambahan je lah, tak perlu terlalu fokus siapa nak tahu. Tu insya-Allah kita akan bahas hari Isnin bersama Ustaz Abdul Muin. Walaupun lagi beberapa tahun kita tak tahu, Allah alam, tapi insya-Allah akan dibahas. Ni cuma tambahan lah, tambahan. Okey. Kadang orang pelik, kenapa kadang jadi Rasulullah, kadang jadi Rasulullah, kadang jadi Rasulillah kan? Itu semua kerana terkait dengan nahu. Okey, Nabi SAW bersabda bunia. Bunia. Kalau dalam terjemahan hadis dia sebut apa? Dibangun kan? Dibangun ataupun dibina. Sebab apa? Kenapa ada di? Bukan terbinanya Islam, dibinanya Islam. Sebab ini adalah fi'il mabniun lil majhul. Lil majhul. Muhammad dipukul. Kita tahu Muhammad dipukul, tapi kita majhul siapa yang pukul Muhammad. Okey, duriba Muhammadun. Jangan Muhammad lah, Ahmad. Duriba Ahmad. Ahmad telah dipukul. Tapi siapa yang pukul? Majhul. Sebab tu duriba ni fi'il mabniun lil majhul. Begitu juga ni bunia, telah dibina ataupun terbangun, telah terbangun ataupun telah dibangun ataupun dibinanya Islam. Bunia fi'il majhul. Persoalannya siapa yang bina? Siapa yang bangun? Allah. Jadi majhul di sini adalah ma'ruf, iaitu asy-syari', yang menetapkan syariat, iaitu Allah. Jadi dibangunnya Islam, siapa yang membangunnya? Iaitu Allah. Ala khamsin. Islam tu dibangun atas 5 perkara. Apa pengajaran yang kita dapat ambil kat ayat ni, lafaz ni? Islam dibangun ataupun Islam dibina dengan 5 perkara. Di sini ada tashbih. Tashbih apa? Nabi SAW menyamakan Islam ni seakan-akan bangunan. Betul tak? Dibina. Jadi apa yang dibina adalah bangunan.
sesuatu bangunan dibina. Jadi tashbih di sini penyamaannya Islam seperti bangunan. Islam seperti al-bina, binaan. Jadi nak mendekatkan pemahaman kita dan juga para sahabat, Nabi beri persamaan ataupun perumpamaan Islam tu seakan-akannya bangunan. Agama Islam seakan bangunan dan dia bina dengan 5 perkara yang asas. Jika dia bina dengan 5 perkara ni, maka kalau tak ada salah satu perkara, dia akan roboh. Dia akan tidak sempurna. Itu dinamakan tashbih maknawi bi makna al-hissi. Okey, jadi di sini Nabi SAW sebut Islam dibina dengan 5 perkara. Jadi ini adalah 5 perkara ni merupakan asas terbina binaan tersebut. Manakala benda yang lain merupakan tambahan sahaja. Jadi 5 perkara ni merupakan asas binaan, tapi benda-benda yang lain merupakan tambahan bagi Islam. Dia bukan asas. Apa yang pertama? Syahadati an la ilaha illallah. Kita bersaksi, bukan kita lah, persaksian. Syahadah ni merupakan kata terbit, masdar. Lebih tepatnya persaksian. 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 Syahadati an la ilaha illallah. Okey, ada juga riwayat lain membawakan syahadatu. Untuk tambahan, boleh syahadatu dan juga boleh syahadati. Kalau syahadati, dia adalah badal daripada khamsin ni. Sama juga macam ni. An Abi Abdurrahman ala khamsin syahadati. Tapi kalau syahadatu, dia merupakan khabar bagi mubtada yang mahzuf, iaitu hiya. Kalau syahadatu, dia ada perkataan hiya, tapi mahzuf, hilang. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibina atas 5 perkara yang asas, iaitu syahadatu alla ilaha illallah. Okey. Kalau harakatnya hadapan, tapi kalau harakatnya bawah merupakan badal daripada khamsin. Okey, persaksian. Apa yang dimaksudkan dengan persaksian? Apa yang dimaksudkan dengan syahadah? Maka para ulama memberitahu syahadah yang dimaksudkan okey, ada 3 perkara. Asy-syahadah. Bila kita sebut persaksian, dia mesti kena ada 3 perkara. Kalau salah satunya tak ada, maka kita tidak bersaksi. Persaksian. Yang pertama, ma'alima dzalika biqalbihi. Seseorang, dia nak bersaksi tentang sesuatu perkara, dia kena tahu dan yakin dengan hatinya. Itu yang pertama. Saksi, kita kena tahu dan yakin dengan hati kita. Kemudian yang kedua, bila sebutnya persaksian, fa akhbara bihi bilisanihi. Setelah dia dah yakin dan percaya dengan hatinya, dia kena kabarkan ataupun ucapkan dengan lisan dia. Itu namanya persaksian. Dia tak cukup dia simpan dalam hati je. Kalau dia tak lafaz, dia belum bersaksi. Dia kena berlafaz. Sebab tu orang yang nak masuk Islam, dia kena yakin dulu dalam hati dan kena syahadah. Kemudian diikuti dengan amal perbuatan. Okey, kemudian yang ketiga, wa a'lama bihi ghairah. Dan dia, yang ketiga, bentuk persaksian benar adalah setelah dia yakin dalam hati, kemudian dia ucap dengan lisan, dia ajarkan kepada orang lain. Okey, itu makna asy-syahadah. Okey, sebelum kita masuk syahadah, kita reverse balik dekat perkataan Islam ni, bunyal Islam. Okey, dalam perbahasan ni ada persoalan. Islam yang dimasukkan dalam hadis ni, Islam apa? Sebab Islam terbagi menjadi 2. Islam dalam nas Al-Quran maupun hadis terbahagi menjadi 2. Yang pertama, Islam am. Al-Islamu amu. Islam secara umum.
Islam secara umum merupakan millah al-anbiya wal rusul. Yang pertama ni, jenis Islam utama, Islam yang umum merupakan millatul anbiya wal rusul. Merupakan agama bagi semua para nabi dan rasul. Apa yang dimaksudkan dengan Islam yang am ni, iaitu ta'rif Islam. Apa ta'rif Islam secara istilah, secara syarak? Siapa ingat lagi? Islam secara syarak merupakan al-istislamu lillahi bitauhid, al-istislamu lillahi bitauhid, kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wal ahlihi. Minasyirk wa ahlihi. Okey, Islam secara syarak ada 3 poin. Maksud Islam secara syarak. Islam secara bahasa adalah kita berserah diri. Tapi secara istilah ataupun syarak ada 3 poin. Yang pertama, al-istislamu lillah bitauhid. Kita betul-betul berserah diri, serahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Itu poin yang pertama bagi maksud Islam. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita menjalankan al-inqiyad kepada Allah, lahu, ni kembali kepada Allah, dengan kita mentaatinya. Kita menyerah diri dengan Allah, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian kita menjalankan semua ketaatannya, kita melakukan semua ketaatannya, dan yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan kita berlepas diri dengan syirik dan ahli-ahlinya. Mesti ada 3 ni baru dinamakan Islam. Kalau salah satu tak ada, dia belum Islam. Misal kata dia dah tauhidkan Allah, kemudian dia dah beramal soleh, dia melakukan segala ketaatan, tapi dia tidak berlepas diri daripada syirik. Lepas solat, dia pergi sujud dekat kuburan tok wali sekian dan sekian. Itu dia belum Islam. Macam mana kena syirik kecil? Syirik kecil tak mengeluarkan Islam. Yang syirik di sini maksudkan syirik akbar. Syirik yang sampai mengeluarkan dalam agama. Jadi dia kena tauhidkan Allah, kemudian dia kena buktikan tauhid dia dengan melakukan segala yang Allah perintah, dan dia kena berlepas diri daripada bentuk apa-apa kesyirikan besar dan juga ahli-ahlinya. Jadi ini adalah makna daripada Islam yang pertama, Islam am. Semua para anbiya dia melakukan benda ni. Dia tauhidkan Allah, dia ada amal soleh, dan dia berlepas diri daripada syirik. Itu Islam yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-Islamu khas. Al-Islamu khasu. Islam yang khusus. Tadi Islam umum, ni Islam khusus. Yang kedua ni Islam khusus adalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, agama kita. Agama Islam yang adanya syariat solat, adanya syariat puasa, adanya syariat zakat, adanya jihad, itu adalah agama Islam yang khusus. Tapi agama Islam yang umum adalah mentauhidkan Allah, mentaati perintah Allah, berlepas diri dengan syirik. Tapi syariatnya lain. Kan syariat para anbiya lain. Syariat Nabi Musa, nak bertaubat kena bunuh diri. Syariat Nabi Isa tak boleh makan sekian dan sekian dan lain sebagainya. Tetapi Islam secara umum, mereka semua mentauhidkan Allah, mentaati apa yang perintah, dan berlepas diri daripada syirik. Boleh faham ya? Okey, persoalannya, bunyal Islam dalam hadis ni, Islam yang mana? Islam yang khusus. Alhamdulillah. Okey, jadi ada nas bawakan makna Islam, ia bawa makna Islam yang umum, ada bawa makna Islam yang khusus. Jadi Islam di sini adalah Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi khusus, yang 5 perkara ni khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW.
Okey, syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat tadi kita sebut apa? Dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diajarkan kepada orang lain. Itu persaksian. Kita bersaksi tentang apa? An, sesungguhnya, la ilaha. Ini adalah an-nafyu, penafian. La ilaha illallah. Dan ini pula adalah al-isbat, penetapan. Isbat. Kita bersaksi bahawa tidak ada ilah. Okay, kita murajaah. Ilah di sini maksudnya apa? Tuhan ke? Pencipta ke? Pemberi rezeki ke? Apa maksud ilah di sini? Tuhan yang disembah, Tuhan yang diibadahkan. Ilah daripada perkataan apa? Siapa ingat lagi? Aliha. Ya'lahu. Perkataan samanya adalah abada, ya'budu. Daripada perkataan ibadah. Ilah merupakan masdar, kata terbit, tetapi membawa makna maklu. Ilah di sini adalah kata terbit tapi membawa makna maf'ul, maklu, yang disembah. Begitu juga ilah di sini adalah ibadah yang bermakna makna ma'bud. Okey, kena faham betul-betul maksud syahadat ni. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW dakwah 13 tahun di Mekah, bukan suruh orang kufar Quraisy mengaku bahawa Allah sebagai Tuhan. Bukan. Nabi SAW 13 tahun dakwah di Mekah, bukan suruh orang-orang Quraisy mengaku bahawa Allah yang beri rezeki. Tak. Nabi SAW 13 tahun berdakwah kepada kufar Quraisy kerana kufar Quraisy telah selewengkan yang namanya ibadah kepada selain Allah, iaitu berdoa. Dia menjadikan berhala-berhala sebagai perantara dia untuk Allah. Dia tak direct doa kepada Allah, tapi dia adakan perantara. Jadi doa tu adalah ibadah. Dan ibadah tu tidak boleh kita persembahkan hanya kepada Allah. Sebab tu syahadat kita la ilaha illallah. Tetapi orang kufar Quraisy ni, dia dah bertahun dia melakukan doa tu kepada berhala dulu, kemudian dia suruh berhala minta kepada Allah. Itulah kesyirikan yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah. Sebab itulah Allah utus Nabi SAW. Dan sebab itulah mereka susah nak sebut benda ni. Itu je. Tapi kalau kita tanya Abu Jahal ke Abu Lahab, siapa yang turunkan hujan, siapa yang berikan rezeki, siapa yang berkuasa, dia akan kata Allah. Dan ini telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, jika kau tanya kepada orang-orang kufar Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur pagi dan siang, nescaya mereka akan kata Allah sahaja. Berhala ni tak ada apa-apa pun. Tapi berhala ni liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berhala ni function dia untuk dekatkan aku dengan Allah je. Tapi itulah bentuk kesyirikan yang Nabi selama 13 tahun berjuang. Jadi perjuangan kita tidak akan berakhir hingga hari kiamat. Sebab buktinya, ada tak orang yang doa kepada selain Allah pada zaman sekarang? Ada. Tetapi ada kalangan ulama' yang digelar diri sebagai ulama', dia cakap dia tidak ada kesyirikan dah di atas muka bumi. Sebab apa? Dia ada faham ilah di sini adalah Rabb. Jadi walau kau nak sembah, kau nak rukuk dekat masjid, nak rukuk dekat kubur ke, nak sembelih untuk Tok Wali Sefulan ke, nak tawaf kat kubur mana pun, tanya dulu, kau percaya tak Allah pencipta? Okay, dah Islam. Tapi itu bukan Islam yang kita nak. Sebab tu kita kena faham dalam syahadat ni, Allah bawakan ilah, Allah tak bawakan Rabb. Beza. Sebab tu yang tepat sekali terjemahan dia, tiada Tuhan yang disembah. Kalau kita cakap tiada Tuhan saja, seakan-akan ada sedikit kekurangan di situ. Sebab masyarakat kita yang faham Tuhan adalah pencipta, pemberi rezeki, kan? Tapi Tuhan yang disembah, iaitu Tuhan yang berhak kita ibadah, kita kan, setelah kita menafikan tidak ada apa-apa Tuhan yang berhak kita sembah, lepas tu baru kita tetapkan isbat, melainkan hanya Allah semata. Okey? Sebab tu rukun kalimah la ilaha illallah ni ada dua, ada nafyu dan ada isbat. Dia tak boleh salah satu.
Kalau kita isbat saja, tak ada nafiu, dia boleh sembahlah Tuhan yang lain, tapi dia tetapkan Allah sebagai Tuhan. Boleh faham tak? Tapi kalau ada nafiu je, dia jadi orang yang tidak percaya Tuhan. La ilah, tidak ada Tuhan. Okey, jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah ada dua rukun dia. An-nafyu dan isbat bagi kalimah la ilaha illallah. Ada apa pertanyaan? Faham ya? Jadi kita kena ajar anak-anak kita, kena ajar kerabat kita bahawa kalimah la ilaha illallah yang kita sebut, yang kita persaksikan adalah membawa makna kewajipan untuk kita buat segala bentuk yang dinamakan ibadah. Ibadah pun kita dah bahas secara bahasa, apa kawaid dia, betul tak? Boleh rujuk video-video yang lepas. Apa-apa ibadah yang dinamakan ibadah, ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al zahira wa batinah, harus wajib kita persembahkan hanya untuk Allah. Itulah tauhid. Kemudian kalimah la ilaha illallah yang merupakan asas bagi agama Islam dalam binaan Islam ni, adakah hanya dengan kita sebut kemudian confirm kita masuk syurga, ataupun ada syarat-syaratnya? Apa itu syarat-syaratnya wahai para pelajar? Kita dah bahas, betul tak? Ada berapa syarat kalimah la ilaha illallah? Ada 7. Dan setiap syarat yang kita bawa tu ada dalilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang pertama? Dalam kita nak sebut la ilaha illallah ni, apa syarat yang pertama? Al-ilmu. Yunafi al-jahlu. Ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang kita tahu bahawa yang dimaksudkan dengan ilah di sini adalah ma'luh, iaitu ma'bud. Bukan khaliq, bukan razak. Okey? Ilmu. Kemudian yang kedua, al-yaqin. Masya Allah, barakallahu fi. Ya Aba Muhammad. Al-yaqin. Kata lawan dia apa? Asyak. Setelah kita dah berilmu dengan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Allah, kita kena yakin dengan kalimah ini. Betul-betul yakin yang memberi kita rezeki, yang memberi kita segalanya dalam bentuk rububiyah hanya Allah. Jika kita dah yakin bahawa rububiyah itu hanya milik Allah, jadi al-uluhiyah tu harus kita persembahkan hanya kepada Allah. Okey? Ia terkait dengan tauhid juga. Setelah kita dah dalami tauhid al-ilmi, kemudian tauhid amali harus kita persembahkan hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas. Kata lawannya asyirk. Jadi setelah kita berilmu dengan kalimah la ilaha illallah, kemudian kita yakin, kemudian sebutan kita itu, keyakinan kita itu semua dilakukan ikhlas kerana Allah. Kerana ini adalah puncak ataupun intipati dari kalimah la ilaha illallah. Sebab tu adanya hadis bitaqah. Siapa pernah dengar hadis bitaqah? Hadis kad. Panjang hadis dia, saya ringkaskan. Jadi kat akhirat kelak ada seorang hamba yang bertemu dengan Allah SWT di padang mahsyar, bawa dosa setinggi gunung. Banyak sangat dosa dia, sehingga dia sebelum nak menghadap pun dia kata, aku akan celaka. Akan tetapi ketika mana dia berhadapan dengan Allah, dia diberikan satu bitaqah, satu kad. Apa yang tertulis dekat kad tu adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi keyakinan dia terhadap kalimah la ilaha illallah penuh dengan syarat 7 ni. Walaupun kadang dia tergelincir, dan akhirnya Allah hapuskan semua dosa dan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kita kena faham, kalimah ni bukan sekadar ucapan, bukan sekadar setiap solat la ilaha illallah, tapi tak ada tahu makna apa pun. Tapi sebab tu adanya syarat-syarat ni. Okay, kemudian yang keempat, sidqu. Kata lawannya al-kadhib. Kita ikhlas dan kita betul-betul jujur dalam
ucapan kita kalimah la ilaha illallah. As-sidqu adalah jujur. Kemudian yang kelima, mahabbah. Al-mahabbah. Kata lawannya al-bughdu. Cinta. Kemudian yang keenam, al-inqiyad. Al-inqiyad adalah taat. Kata lawannya at-tarku. Jadi kalimah la ilaha illallah yang mencukupi syarat, dia membawakan hasil ketaatan. Jadi janganlah orang ataupun orang yang ingin masuk Islam ni sekadar hanya dengan ucapan syahadat sahaja. Tak. Kalau dia bersyahadat je tapi solat pun tak, tutup aurat pun tak, masih lagi bergelumang dengan dosa-dosa, maka ketahuilah dia belum ada al-inqiyad dekat kalimah syahadah dia. Takut-takut Islam dia tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam surah Al-Asr Allah sebut apa? Orang yang beruntung, tidak rugi adalah orang yang beriman, kemudian bukti keimanan dia wa amalus salih, wa amalus salihat, dia beramal, al-inqiyad. Kemudian terakhir al-qabul. Kata lawannya ar-rad. Menerima. Terima tak 1 sampai 6 syarat ni? Wajib kita kena terima. Itulah namanya al-qabul. Kita tidak tolak ar-rad. Dan inilah 7 syarat bagi kalimah la ilaha illallah. Walaupun kita tahu bahawa kalimah la ilaha illallah merupakan kunci syurga, dan ketahuilah syarat 7 ni merupakan gigi kunci tersebut, baru kita boleh masuk syurga. Kalau kita sekadar sebut tapi kita tak terapkan 7 syarat ni dalam penyebutan kita, persaksian kita, maka kita ada kunci tapi tak ada gigi. Boleh masuk tak? Tak boleh buka juga pintu tu. Itulah istilah para ulama. Okey, kita nak habiskan juga satu hari ni. Okey, kemudian persaksian yang kedua, wa anna, dan sesungguhnya Muhammad bin Abdullah merupakan Rasulullah. Itu persaksian seterusnya. Kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad merupakan Rasul. Rasul ni apa? Utusan, pesuruh bagi Allah. Kenapa dia Rasul? Dia isim mubalaghah. Tak, maksudnya daripada bahasa ni. Dia isim mubalaghah, daripada kata fa'ul. Kita pernah bahas kan? Bermakna mursal, yang diutus. Mursal. Rasul dimakna mursal, yang diutus. Tapi dalam siyar mubalaghah berlebihan bahawa memang seorang Rasul dia pasti akan mengutuskan semua apa yang diutus oleh Allah. Jadi dinamakan Rasul. Okey, persaksian seterusnya merupakan satu rukun. Rukun yang pertama ada 2. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata. Kemudian kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. Itu adalah rukun yang pertama. Dia tak pisah. Kan? Kenapa tak pisah? Betul. Jadi ini yang merupakan syarat dalam kita nak beragama Islam. Kan syarat kita nak beribadah. Apa tu syarat dia, Adam? Yang pertama, syarat diterimanya ibadah ikhlas. Dan ikhlas ni adanya di kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, mengikut sunnah Nabi SAW, al-ittiba'. Dan itu adalah dalam persaksian bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. Jadi kalau betul-betul masyarakat ataupun sesiapa kaum muslimin yang bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, jadi dia tidak akan lakukan apa-apa perkara yang dalam agama Islam melainkan ia telah dilakukan oleh Nabi SAW. Jelas tak? Kan? Adakah orang macam ni jumud? Adakah orang macam ni tak
tak percaya mazhab dan lain sebagainya, itu hanya dakwaan. Tapi terapan yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, bahawa petunjuk kita, wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk adalah hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan la ilaha illallah merupakan tauhid, kata lawannya adalah syirik. Dan ini adalah tujuan Allah mengutus para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, telah sungguh aku utus di setiap umat seorang pengutus rasul. Untuk apa? Ani'budullah wajtanibut taghut, untuk hanya beribadah kepada Allah, ani'budullah, dan jauhi asyirk taghut. Manakala syahadat kita yang kedua, iaitu kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh Allah, kata lawannya adalah al-bid'ah wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan, iaitu bid'ah. Okey, dalam kita nak bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW ni ada 3 poin. Apa tu? Asalnya pun kita dah bahas. Ta'atuhu, tasdiquhu, yang penting. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Kita mempercayakan, tasdik, mempercayai ataupun memperbenarkan, fima, pada apa-apa yang Nabi kabarkan. Apa Nabi sebut, semua adalah benar daripada Allah. Itu bentuk kesaksian kita bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Kita mentaati, ta'atuhu, mentaati Nabi SAW. Ha ni kembali kepada Nabi. Fima, pada apa-apa yang diperintah. Nabi perintah apa-apa, semua kita taat. Kerana Nabi adalah pesuruh Allah. Kemudian yang ketiga, ta'atu fi ma'amar wa tark wa tarku fima naha anhu wa zajar. Fima naha anhu, dan meninggalkan, at-tarku, meninggalkan pada apa-apa yang Nabi larang. Okey. Yang pertama, kita membenarkan semua apa yang Nabi bawa, Nabi kabarkan. Kemudian kita mentaati semua yang apa yang Nabi perintah. Dan kemudian kita meninggalkan semua apa yang Nabi larang. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa dia? Wa alla ya'budallah wa alla ya'budallahi illa bima syara', illa bima syara'ahu an-Nabi SAW. Yang keempat, dan kita tidaklah melakukan apa-apa bentuk ibadah dalam agama ini melainkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu syarat dalam kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah. Ada 4 poin. Tasdiquhu fima akhbar, ta'atu fima amar, wa tarku fima naha anhu wa zajar, wa alla yu'badullah wa alla ya'budallah illa bima syara'. Okey, faham insyaallah. Okey, yang seterusnya, yang rukun yang kedua, wa iqamis salah. Iqam ni daripada perkataan apa? Aqama yuqimu, mendirikan. Qama yaqumu, diri. Tambah alif, aqama yuqimu, iqamatan, mendirikan. Okey, jadi mendirikan solat. Bukan ada usalah, mengejarkan, tak. Dalam lafaz ni Allah perintah kita mendirikan solat. Dan lafaz yang dibawa oleh Nabi SAW juga sama dengan dalil-dalil dalam Al-Quran. Itu menunjukkan Nabi berkata tidak lari ataupun tidak beza dengan apa yang Allah firmankan. Dalam semua ayat Quran, semua Allah, alladzina yuqimunas salah, iqamas salah, aqimus salah, semua berkataan daripada perkataan iqamah, dirikan.
Kenapa iqamah bukan adab? Kenapa Allah suruh kita dirikan solat, bukan kita jalankan ataupun kita lakukan? Betul. Kerana solat ada syarat dia, ada rukun dia. Bahkan sebelum kita nak mengerjakan solat, ada namanya ibadah wuduk. Kan? Sebelum kita nak mengerjakan solat, adanya ibadah wuduk untuk hadas yang kecil, untuk hadas yang besar, adanya mandi. Dan semua itu harus kita perhatikan. Sebab itu dinamakan mendirikan solat. Bukan sekadar azannya terus kita pergi solat. Tak. Seakan-akan kita nak kerjakan, kita nak berlepas diri. Tidak. Solat tu harus kita dirikan. Dan bentuk kita mendirikan solat dengan benar, bukti dia apa? Ataupun hasil dia apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tu adalah apa? Hasil solat yang betul-betul didirikan. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Okay. Solat yang betul-betul solat didirikan mengikut perintah Allah adalah solat yang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sebelum solat dah buka aurat, lepas tu time nak solat pakai telekung lah apalah, lepas tu lepas solat buka balik telekung, itu solat dia tak ada guna pun. Itu solat seakan-akan hanya untuk adab je, dia kerjakan untuk berlepas diri je, supaya hati dia sedap aku dah solat, tapi dia bukan iqamis solat, dia tidak mendirikan solat. Sebab apa? Solat dia tidak dapat menghalang dia dari perbuatan keji dan mungkar. Okay, dah 11.52. Nak sambung ke nak sambung minggu depan? Nampak macam dah jam juga tu. Tak dapat habis juga. Okay, kita habis selesai kat solat dulu. InsyaAllah kita akan sambung tentang zakat. Okey, jadi setelah kita dalam hadis ni, rukun Islam ni, setelah kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan Allah, itu hasil daripada keyakinan kita bahawa Allah yang kita akan sembah hanya kepada Allah merupakan Tuhan kita, merupakan pencipta kita, merupakan pemberi rezeki, merupakan pemilik dan lain sebagainya, rububiyah, maka terlahirlah al-uluhiyah yang benar. Kemudian kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad yang diutus di Mekah selama 13 tahun, kemudian berhijrah ke Madinah selama 10 tahun, Muhammad bin Abdullah, kita bersaksi bahawa baginda merupakan pesuruh Allah. Hasil daripada syahadat kita tu, apa yang pertama pembuktian dia adalah solat. Sebab tu di kalangan para ulama, bahkan para sahabat, seakan-akan ijma' lah, tapi bukan ijma' lah, sebab ada khilaf di situ, tapi seakan-akan tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Mereka menyatakan bahawa rukun pertama dan kedua, kalau orang tak lakukan, tak kerjakan, maka dia adalah kafir. Manakala yang seterusnya ada beberapa khilaf. Okay? Solat, kalau kita tinggalkan, baik sengaja, memang sengajalah. Kalau tak sengaja, dia kena ulang balik solat. Maksudnya, solat dia tinggalkan ada dua keadaan. Dia memang tak percaya bahawa solat tu sudah tidak lagi disyariatkan. Maksudnya, solat dah tak perlu wajib. Itu memang kafir lah. Ijma'. Tidak ada khilaf. Tapi keadaan yang kedua ni yang banyak berlaku di masyarakat kita. Solat ditinggalkan kerana malas. Solat ditinggalkan kerana dunia. Tapi dia tahu solat tu wajib. Bahkan dia rasa berdosa. Tapi nasihat saya, jangan hanya sekadar rasa berdosa je. Rasa diri tu dah kafir, tu lebih baik. Rasa diri tu dah keluar daripada Islam. Kerana pendapat ni lebih bagus, lebih baik. Bahawa siapa yang meninggalkan solat tahawunan, malas ataupun sengaja tak nak kerjakan, maka dia telah kafir.
Bila kafir, perkahwinan dia, bila dia tak bertaubat daripada dia tak solat, maka hasil hubungan dia dengan isteri adalah hasil zina, sebab dia kafir. Maka berhati-hatilah. Sebab tu rukun yang kedua yang dibawa oleh baginda Nabi SAW adalah iqamis solah, dirikan solat. Kerana solat merupakan pembeza antara Islam dan kafir. Solat merupakan perkara yang awal akan dihisap oleh Allah. Jika baik, maka baiklah seluruh amalannya. Jika buruk, maka buruklah seluruh amalannya. As-salat as-salah. Saya nasihatkan kepada semua masyarakat, kepada yang mendengarkan live ni, ataupun kepada para pelajar, sampaikan kepada masyarakat, jangan pernah tinggal solat. Jangan pernah kita beritahu orang tu ada agak sedikit berilmu. Jangan kita ambil pendapat, okey, tinggal kerana sengaja, tak apa, ada khilaf. Jangan. Kita terus bagi, tinggal sengaja kafir. Sebab ini yang harus kita terapkan di masyarakat agar mereka tak tinggalkan solat. Bila dengar kafir, baru dia takut sikit. Tapi dengar khilaf, okey, tak apa, nanti bertaubat. La haula wala quwata illa billah. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan habiskan rukun yang seterusnya. Wallahu taala alam. Ada apa pertanyaan? Silakan. Untuk yang 7 syarat syahadah tu, guys. Yang jujur tu contoh dia macam mana? Jujur dalam ucapan syahadah tu contoh dia. Contoh jujur, okey, syarat yang berapa tu? As-sidqu kata lawannya kadzib. 4. Syarat yang keempat ni tidak dapat dihadirkan oleh orang siapa? Orang munafik. Dia sebut tapi dia bukan jujur, dia kadzib kat dalam hati dia. Jadi al-sidqu, syarat yang keempat ni kata lawan al-kadzibu adalah untuk kita bersihkan hati kita dari kemunafikan. Dalam kita bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak kita sembah melainkan Allah. Ada lagi? Tak ada InsyaAllah kita sambung minggu hadapan dengan izin Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم